Selamat pagi, Shalom Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menundukkan hati dan pikiran setiap kita kepada Tuhan. 平安，早上好，亲爱的主内，主所爱的百良安聚会，感谢主，今天我们可以继续在一起加入网络视频崇拜。还没有开始崇拜之前，让我们把心灵和心思意念放在主的面前，低头祷告。Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Mengawali ibadah Advent keempat pada hari ini, marilah setiap kita, ciptaan Tuhan, bersama-sama memuji Tuhan. 我们今天所要读的圣经是在诗篇150篇第6节，凡有血气的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。我们今天进入第4周的立灵崇礼拜，我们大家要一起来赞美主，就是在圣教诗歌56首，一起使者创造者。Memancar
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠创造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与我们同在。Kekristenan berbicara tentang sukacita dan sorak-sorai yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari kedatangan Allah yang datang ke dunia dan membawa pengharapan dan sukacita yang besar. Sama seperti yang Maria katakan dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 46b sampai 48a. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sudah sepatutnya kita bersukacita, bergembira, bersorak, bergemar, karena apa yang telah Ia lakukan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari KPPK 88, dunia gemar dan soraklah. 我们作为基督徒，不是单单说到心中的快乐，还有一切的欢呼，但是我们从世界而来，就是因为我们的主来到世界上，带来我们有盼望、喜乐的希望。还有好像玛利亚所说的一句话，是在路加福音第1章46b 到48b 所说的话。玛利亚说：“我信尊主为大，我灵以神我救主为乐，因为他顾念他使你的卑微。”我们知道玛利亚的心是怎么欢乐赞美主，是荣耀赞美主的一个使女。我们大家要站起来，我们一起来献唱圣教诗歌88首。Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak-Mu
yang tertunduk di hadapan-Mu pagi hari ini, berdoa kepada Engkau karena kami sungguh insan yang berdosa. Tuhan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, terlebih di mana hari ini kami memperingati Advent yang keempat. Kami menantikan datangnya Kristus yang kedua kali, Tuhan. Kiranya Tuhan sudi mengampuni dosa-dosa kami, sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali, kami sudah Tuhan ampuni dan dipersatukan nantinya dengan Kristus bersama Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Roh Tuhan yang menyertai kami, agar kami tidak mengulangi dosa-dosa kami lagi di hari ini sampai masa yang akan datang. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang menebus dosa kami sudah berdoa. Amin. Sebagai umat-Nya yang sudah mengakui setiap dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah pada hari ini yang terambil dari Mazmur 130, ayat yang ketiga dan keempat. 今天恩典信息就是我们作为神的子女，我们每一天已经在主面前犯了一切的错误，犯了一切的罪。我们现在要开始站立起来，我们要读今天的恩典信息，是在诗篇130篇第3、第4篇。 Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 主耶和华啊，你若纠察罪孽，谁能站得住呢？但在你的赦免之恩，要叫人敬畏你。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 这是神的信息。 Di dalam anugerahnya kita bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kita pun dipanggil untuk hidup taat sebagai hamba-hamba Allah. Itulah sebabnya mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Indra Kurniadi Chandra dengan tema Sesungguhnya Aku Ini Hamba Tuhan. 在一切的恩典之下，我们不单单在罪恶里面的赦免，但是我们被呼召后来顺服主的旨意。作为神的仆人，就是我们大家要预备心，我们的思想意念，还有今天我们要听主的福音，就是由周延的牧师来主讲，他的主题是我正是一位仆人。 Kita naikkan pujian KPPK 294, Bukakan Mataku Tuhan. 我们先唱，就是在圣教诗歌234首，294首。 Tuhan
Shalom jemaat Tuhan sekalian, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Klasis Priangan untuk berbagi firman. Saya ingin berbagi dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan firman pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap jemaat, berkatilah pelayanan firman ini. Sehingga apa yang disampaikan boleh menolong jemaat untuk berelasi dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu punya spiritualitas seperti Asaf. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi. Karena di sorga pun hanya ada Engkau ya Tuhan. Tolong bantu kami bertumbuh seperti itu Tuhan. Kami serahkan pelayanan firman saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Samuel 7, 1 sampai 17. 2 Samuel 7, 1 sampai 17. Demikian bunyinya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Demikian, "Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah seperti kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di atas bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, memelihara dan melakukannya. Maranatha. Shalom Bapak Ibu. 各位弟兄姐妹们平安。
Hari ini tema kita adalah sesungguhnya aku ini adalah hamba. 今天我们的主体是我切色是为仆人。 Biasa kita membicarakan kalimat ini di masa Advent. 我们时常说这句话是在我们历领的星期周里面。 Bapak Ibu ingat ini kalimat siapa? 我们记得这句话谁人说的呢？ Kalimat ini adalah kalimat dari Maria. 这句话是从玛利亚说的。 Maria sesungguhnya nggak mau punya anak, saudara-saudara. 玛利亚其实她不想有孩子， Usianya masih sangat muda belia, bahkan remaja. 她的年纪还年幼，还是属于一个少女。 Tapi karena Allah berkehendak dia menjadi ibu dari Yesus Kristus, 就是因为上帝要她作为主耶稣的母亲， maka Maria sebagai hamba mau mengerjakan kehendak tuannya. 是这玛利亚她顺服上帝的旨意而进行。 Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini saya mau mengambil dari perspektifnya Daud. 今天我要从大卫王的一个角落来说， Bacaan leksionari yang pertama, 2 Samuel 7, 1 sampai 17. 今天我们所读的经文是在撒母耳记下7章1到17节。 Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mendahului dengan ilustrasi kodok. 我要开始这个讲章，是我们用一个比喻，就是用一个青蛙的比喻。 Saya percaya Bapak Ibu sering mendengar cerita mengenai kodok. 也许我们时常听到青蛙的故事， Pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan sering menceritakan ilustrasi ini. 很多牧师、很多传道人讲到青蛙的比喻。 Kodok itu tidak bisa ditaruh seketika mendadak di air panas yang lagi mendidih. 青蛙不能够直接放在一个热水的当中， Dia pasti akan lompat. 它肯定会跳出来。 Nggak bisa Bapak Ibu membunuh kodok, bikin kodok rebus, langsung masukin ke air mendidih. Nggak bisa. 如果我们要杀死一只青蛙，我们不可能用热水直接把它炖，不可能的事情。 Kita tahu dia harus ditaruh di air yang dingin atau sedang, dipanaskan perlahan-lahan. 我们知道，肯定是我们用不冷不热的水，慢慢的给它体温上高， Setelah itu akan jadi sue kiao, saudara-saudara. 最后我们就知道青蛙变成我们爱吃的水饺。 Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata kodok itu adalah binatang yang poikiloterm istilahnya. 原来青蛙是一种没有敏感体温的动物。 Maksudnya poikiloterm itu adalah dia tidak memiliki suhu tubuh sendiri, nggak punya dia. 证明说它本身没有感觉到体温的一种动物。 Dia tidak gampang kedinginan, tidak gampang kepanasan. 它也不容易热，也不容易冷。 Kalau saudara gampang kedinginan atau gampang kepanasan, 如果我们好像时常感觉到热或者感觉到冷的时候， berarti kemampuan adaptasi kita itu rendah. 意思说我们的反应是很低的。 Saya ingat nonton film Everest. 我记得我曾经看一个电影，就是 Everest 电影， Ya, Bapak Ibu ingat ya gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest itu. 就是我们知道 Everest 是一个很高的山，有可能我们还知道。 Kalau mau naik ke puncak mesti ada di base camp 3 bulan katanya. 如果我们要上到山顶里面，我们肯定要3个月之中，我们要搭帐篷。 Manusia butuh waktu 3 bulan untuk adaptasi. 我们人类需要3个月的时间来适应环境， Kodok nggak perlu kayak gitu. 但是青蛙不需要这样的时间。 Saudara, kodok itu dipengaruhi oleh situasi di sekelilingnya. 如果青蛙它是给周围的环境来反映它， Dia nggak akan pernah kedinginan, nggak akan pernah kepanasan. 它不可能有感觉到热或者感觉到冷。 Jadi kalau dia duduk, misalnya saya mengimajinasikan dia duduk,
我好像比例，我幻想说他正在坐下来的时候， Suhunya saudara naikkan, 他的温度提高的时候， dia ngikutin. 他肯定很适应那个温度。 Oh suhu segini nih, saya bisa kok suhu segini. 意思说这样的温度，哦，原来是这样的热度，我可以跟从。 Saudara, saya ingin mengatakan kalimat yang penting mengenai kodok. 这是我说一句很重要的一句话。 Apa yang membunuh kodok adalah ketidakmampuannya untuk memutuskan kapan harus melompat. 青蛙它要我们知道，它即使它能够直接感到热的时候，它可以决定即使跳出来。 Apa yang membunuh kodok adalah dia tidak tahu kapan mesti lompat. Nggak punya kemampuan dia untuk tahu itu. 如果我们要杀一只青蛙的时候，我们就要知道它即使为了这个热，它才会跳出来。 Dia santai saja saudara. 它肯定慢慢还是跟从那个适应环境。 Oh tambah panas nih, bisa. 它觉得越来越热还可以， Oh tambah panas lagi, sedikit, bisa. 再热下去还可以， Sampai akhirnya dia menjadi kodok rebus, Bapak 最 Ibu. 后它就是变成我们所煮的青蛙。 Bapak Ibu Saudara, menggumuli tema ini saya yakin satu tugas penting anak Tuhan adalah dia harus tahu kehendak Tuhan. 我来挣扎这个题目的时候，我们知道作为神的仆人，作为神的子女，我们要明白神的旨意。 Kepekaannya kepada kehendak Allah. 我们有敏感、有敏锐的心来知道上帝要我们心中所要做的是什么。 Kemampuannya membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik. 使之我们有能力能够知道哪一个是好的，哪一个是坏的。 Kalau saudara dan saya tidak mampu membedakan itu, kita pasti mati, Bapak Ibu. 如果我们不能适应或者我们不知道的这种问题，我们肯定会死， Karena kita sudah terlalu nyaman. 因为我们太舒适了。 Nah, ini ada raja lagi dalam posisi yang nyaman, saudara-saudara. 我们知道有一位王，他是在舒适当中。 Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. 当上帝是他平安、喜乐的时候，他正在平安舒适住在他殿中的时候。 Saudara, ayat 1 ini mencatat Tuhan mengaruniakan keamanan. 第一节告诉我们，上帝是给他有舒适平安的日子。 Saudara, kita tahu Daud itu adalah seorang yang pandai atau terampil berperang. 我们知道大卫是一位他很会做设计一切的计划来开战。 Saya kalau baca ini, saya ingat Daud yang kemerah-merahan. Bapak Ibu ingat gak? 我读这个经文的时候，我感觉到大卫好像是在年幼，皮肤嫩红的时候。 Ya. Alkitab bilang waktu itu dia masih muda sekali, tapi sudah menaklukkan Goliat. 在圣经告诉我们，大卫还在年幼的时候，但是他打败了歌利亚。 Ya. Dia masih sangat kemerah-merahan aja, Hai. sudah menaklukkan Goliat. Gitu. 他也是皮肤嫩红的一个小孩子，但是他能够打败大将军歌利亚。 Oh berarti hebat Daud ini, saudara-saudara. 原来他是很伟大的人。 Dia mampu, dia terampil dalam berperang. Itu karunia Tuhan buat dia. 他有能力能够跟人家交战，这个是上帝给他的恩典。 Di ayat yang pertama kita lihat udah nggak ada lagi musuhnya, udah nyaman, udah tenang, udah damai. Saudara bisa lanjutkan. 我们第一节能够看到大卫王，他是在很舒适平安的时候，已经没有敌人。 Saudara, di dalam kondisi yang sangat enak seperti itu, Daud berkata, 当他在舒适平安的时候，大卫说一句话：
Nabi Nathan, aku ini diam di rumah dari kayu aras. 他说：“拿单，我现在住在香柏树的宫中， Tapi tabut Allah itu diam di bawah tenda. 但是上帝的约柜反在幔子里。 Saudara bisa membayangkan? 我们可以想象到， Kayu aras itu barang yang sangat bernilai pada zamannya. 那个时代香柏树是一个很贵重的一种的物质。 Jadi istananya Daud itu mewah sekali, saudara-saudara. 大卫王的宫殿是很宽广、很美丽的一个宫殿， Dan tabutnya Tuhan itu di bawah tenda saja. 但是上帝的约柜只是在幔子里。 Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dalam kemewahan, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? 如果我们活在一个繁华宿舍的时候，我们所想的是什么呢？ Ayo jawab dalam hati. 我们肯定只有心中自己大。 Atau kalau ada istri suami boleh kasih tahu sebelahnya. 如果我们有先生有太太，我们可以告诉他们。 Saudara, jarang sekali orang di dalam kenyamanan itu mikirin Tuhan sebetulnya. Itu yang saya mau sampaikan. 其实一个人在宿舍平安的时候，很少会想到上帝。 Daud hendak memanfaatkan ketenangan yang dimilikinya. 大卫他正在实行他在平安宿舍的时候， Dia tidak memanjakan diri dalam kenyamanan, apalagi dalam kemewahan. 他不是话，他是在平安在彷徨的时候。 Daud tidak pernah berpikir bahwa dia telah berbuat cukup bagi Allah. 大卫他没有想过说他已经在上帝面前所做的一件是满足了。 Kalau saya hidup dalam kemewahan, 如果我活在一个繁华的时代， mungkinkah ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan? 是不是我能够在主里面做一些事情呢？ Saudara, ini poin pertama yang ingin saya bagikan. 这是我重要的主题，我分享给大家。 Saudara, jangan terbuai dengan kemewahan, kenyamanan, keamanan. 我们不要被这些繁华平安宿舍的里面被引诱着。 Saudara, di tengah pandemi COVID, hashtag tagar apa yang terkenal, saudara? Apa yang dibicarakan orang saat ini? 现在我们在疫情当中，他们热门说的话是什么呢？ Orang sering bilang stay safe atau tetap aman di rumah saja, jangan kemana-mana, kira-kira gitu. 很多人说我们应该停留在家里，我们要平安，不要出门。 Stay safe, tetap aman. 我们平安在家里肯定是平安。 Oh, enak ya kita di rumah, saudara ya, kerjanya cuma nonton Netflix atau nonton hal-hal yang lain. 我们在家里停留下来真的很舒适，我们能够看一些的电影。 Bapak Ibu, mari kita pikirkan kalau kita aman, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan. 但是我们可以想象到，当我们平安舒的时候，但是我们要在主面前做些什么呢？ Bapak Ibu membaca cerita ini, saya juga teringat kisah Nebukadnezar di Daniel pasal 4. 但是在这里面，我也是想到尼布堪尼撒的国王里面的故事。 Saya tidak akan buka ayatnya Daniel 4, 29-30. Tapi di sana ada Nebukadnezar itu apa ya? Memperlihatkan kebolehannya gitu kira-kira. 我们知道这个尼布甲尼撒的王，他能够开到他自己想要做的。 Dia merasa kerajaannya itu aman dan besar sekali. Dia merasa sangat bangga atasnya. 他觉得他的国王位广大、壮伟，还有他觉得他的范围很大。 Akhirnya kalau Bapak Ibu baca Daniel 4, itu raja menjadi binatang. 但是我们如果读到第4章的时候，这个国王变为动物。 Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir kita lagi amankah sekarang ini? 现在我们要想象，是不是我们在平安宿舍的当中呢？
Pikirkan sesuatu untuk dikerjakan bagi Allah. 我们应该想做一些为主而做。 Kemarin ada mahasiswi mewawancara saya di Zoom. 昨天有一位大学生来探访我，谈问我， Dia kuliah bisnis. 他是经济学的学生， Dia tanya apakah orang Kristen boleh MLM. 他问我可不可以作为一个基督徒，跟做一些好像是现在MLM 这些的生意方式。 Ya, Bapak Ibu tahu multi level marketing. 就是说，我们知道 MLM 是属于连带关系的连锁店。 Bapak Ibu punya anak menggurita terus punya cucu terus menerus seperti itu. 是指我们从上面一直到下面一直传下去。 Intinya Bapak Ibu nanti dapat passive income, nggak usah kerja, dapat duit tiap bulan. 就是基本上我们不需要去做工，但是我们能够得到一些的收入。 Nah orang Kristen boleh nggak kayak gitu? 是不是我们作为基督徒可不可以进行这一些呢？ Saya dapat pertanyaan itu tuh kemarin, saudara. 就是昨天这位学生问我， Saudara, menurut saya boleh. 但是当我的想法猜测来说可以， Namun 但是 kalau Bapak Ibu mendapatkan itu, 我们如果进行这一些的生意方式， pikirkan apa yang harus dikerjakan bagi Allah. 但是我们可以想象到我们应该在主里面做些什么。 Pikiran itu nggak boleh berhenti, saudara. 这种的想法不可以停顿。 Kayaknya udah ya, aku udah pelayanan, aku udah ini, aku udah itu. Kayaknya udah cukup gitu. 我们感觉到我们已经够了，我们已经奉献、侍奉，还有做一切的事情。 Saudara, tidak akan pernah cukup pelayanan kita kepada Allah. 我们侍奉上帝没有一种足够的问题， Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. 我们应该要做一些更多的事情。 Jangan terlena dengan keamanan. 我们不要被这些平安宿舍里面被引诱着。 Butir berikutnya, saudara-saudara, saya mau bicara mengenai Nabi Nathan. 下一段我要说到拿单先知， Saudara, di ayat yang ketiga, ketika Nathan dengar kalimat Daud, dia bilang, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. 第三节拿单对大卫王说：“你可以照你的心意而行。” Nah menariknya, apa yang Nathan sampaikan itu bukan yang Tuhan inginkan Bapak Ibu sekalian. 但是拿单先知所说的这一句话，不是上帝所喜悦的。 Ini mirip ya seperti Samuel, waktu Samuel mau menahbiskan raja itu. 就好像撒母耳他要安高大卫做王的时候， Samuel pikir kakak-kakaknya Daud itu ya. 撒母耳以为大卫王的哥哥做王， Tapi ternyata yang dipilih Allah itu bukan dipilih manusia. 原来上帝所拣选的不是人所拣选的， Saudara, Nabi Nathan dalam hal ini keliru. 就是因为这样，那单先知他错了。 Bapak Ibu membaca ayat 3 ini, saya sebagai seorang pendeta, saya bergumul. 我作为一位牧师，我读的第三节，但是我心中有很大的挣扎。 Mungkin pesan ini untuk para musuh dan cuantau. 就是这句话好像告诉我们，作为神的仆人，就是牧师传道。 Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan kita harus punya kepekaan, dengar suara Tuhan. 我们作为神的仆人，我们应该有敏感的心，我们要听上帝的声音。 Kehadiran kita harus representasi Allah. 我们所存在的，我们要显出上帝在我们当中。 Mari kita pikirkan apakah kehadiran kita di gereja, khotbah kita di mimbar, itu representasi Allah atau tidak. 我们要想象到，当我们来到教会讲道的时候，我们可以代表上帝吗？ Itu yang saya gumulkan ketika membaca ayat 3 ini. 我读的第三节的时候，我心中大大的挣扎。 Poin yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang keempat. 就是第四节，我们可以知道， Ya ini ayat yang keempat terus ke bawah ya. Tuhan itu berfirman kepada Nabi Nathan.
那个时候，上帝对拿但先知一切的福音， Nah saudara, saya hanya bertanya apakah Tuhan tidak bisa ngomong langsung ke Daud? 现在我想象到，是不是上帝不可能，他就没有办法直接跟大卫说话， Bisa nggak Bapak Ibu? 可以吗？ Bisa. 可以， Tuhan bisa ngomong langsung sama Daud. 上帝肯定能够在直接跟大卫王说话。 Tetapi di bagian ini Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada Natan. 但是在这里，我们看到上帝经过拿但先知来传话。 Saya melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin jemaat juga menghormati hamba-hambanya. 在这里，我们能够看到，无论我们做会友，我们做一切的圣工人员，我们要尊敬神的仆人。 Saudara, pikiran saya dipenuhi oleh Daud. 我的脑海里充满了大卫王的思想。 Bapak Ibu ingat Daud punya kesempatan 2 kali membunuh Saul. 我们知道大卫王他有2次的机会来杀死扫罗王， Daud tidak bunuh. 但是他不杀扫罗王。 Apa kalimat Daud, Bapak Ibu ingat? 那个时候我们知道大卫王所说的话是什么呢？ Daud berkata, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Allah. 我不会杀死上帝所膏抹的人， Aku tidak akan sentuh orang yang diurapi Allah. 我不会杀死上帝所膏抹的人。 Kalau sampai Allah mau bunuh, ya Allah aja, jangan saya. 如果是说要杀死他，不要我，但是上帝自己下手吧。 Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini mari kita menghormati hamba-hamba Tuhan. 就是在第3节这边里面告诉我们，我们应该尊敬神的仆人。 Hamba-hamba Tuhan sampaikan berita yang benar kepada jemaat. 神的仆人肯定传好的福音、真实的福音给一切的会友们。 Jemaat Tuhan hormati hamba-hamba Tuhan. 你们作为会友们，你们作为圣工人员，你们要尊敬神的仆人。 Dan poin yang terakhir saudara yang ingin saya bagikan saat ini adalah 最后的结论，我告诉大家， saudara, bayangkan Tuhan itu tinggal di tenda. 我们知道上帝住在帐篷里面，帐篷里面。 Daud tinggal di dalam kayu aras istana. 我们知道大卫住在一个很大的宫殿里面。 Saudara, kita nggak akan baca ulang ya, Bapak Ibu sudah membacanya. 我们不可能再重复来读，因为我们已经读了。 Intinya Tuhan bilang kamu tidak akan membangun bait suci buat saya. 是说上帝的意思说，你不可能建造我的宫殿， Salomo nanti yang akan membangunnya, 以后所罗门建造我的宫殿， bukan kamu. 不是你们。 Bapak Ibu, kalau kita lihat akhirnya bait suci berdiri nanti di dalam era Raja Salomo, sangat megah, sangat mewah sekali. 我们知道在所罗门王的时候，已经建造很大很大的宫殿，作为一个圣殿。 Saya mau bertanya Bapak Ibu, mana lebih spiritual, Daud atau Salomo? 现在我要问大家，大卫跟所罗门王哪一位王比较有一种是属灵的王呢？ Mana lebih spiritual, Daud atau Salomo? 所以扫罗王跟大卫王哪一个比较属灵呢？ Daud. 大卫， Daud lebih spiritual. 其实大卫比较属灵。 Daud lebih spiritual, dia menyembah Tuhan di tenda. 大卫他更属灵，因为他拜上帝是在帐篷里面。 Bapak Ibu tolong perhatikan saya baik-baik. 各位弟兄姐妹，请你们注意我说的话。 Daud menyembah Tuhan di tenda, Salomo menyembah Tuhan di bait suci, megah dan mewah. 大卫王敬拜上帝是在帐篷里面，但是所罗门王敬拜上帝是在一个大宫殿的圣殿里面。 Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Daud menyembah Tuhan di tenda,
tabutnya di tenda, Salomo tuh di bait suci yang megah dan mewah. 我们知道大卫王敬拜上帝是在帐篷里面，但是所罗门王敬拜上帝是一个在大宫殿的圣殿里面。 Mana lebih spiritual? 哪一个比较属灵呢？ Saya mau ngomong sesuatu yang sulit nih Bapak Ibu sekalian. 我现在要说一句比较困难的话。 Saudara, hari ini recordingnya di akhir November, saudara. 我们知道我们现在录的时候是在11月底录起来的话， Indonesia per Maret 2020 sampai hari ini statusnya di dalam pandemi. 我们知道印尼国家进入这个疫情，就是从3月份2020年的时候开始。 Saudara, kursi jemaat kosong. 我们知道我们教会里面的椅子全部空的。 Saudara, ini tidak ideal, saudara. Saya setuju ini kondisi tidak ideal. 其实这个实在是不合理的一个问题。 Tapi saya mulai berpikir, saudara, karena saya disuruh khotbah ini nih, Bapak Ibu. 但是我就想，因为叫我今天在这里讲道， Saya merasa tidak terlalu setuju gereja itu terlalu besar dan terlalu mewah. 这时候我赞成说，教会不需要太大或者太美观。 Posisi saya berubah. Dulu sebelum pandemi nggak begini, Bapak Ibu. 但是我的想法现在是改变，因为那个时候是还没有疫情之前不同的看法。 Sekali lagi, saya merasa Tuhan itu belum tentu menginginkan gedung yang mewah dan megah. 这一次，有可能上帝不是说允许我们要很大没繁华的一个大教会。 Saya tahu gereja-gereja tabungannya gede banget, biaya pembangunannya. 我们知道每间教会他们的基金的需要的问题很大， Ada yang miliaran, ada yang puluhan miliar bahkan. 有的已经几百亿，有的几千亿。 Saudara, nggak kebetulan hari ini saya khotbah dari 2 Samuel 7. 在这里，我在这个撒母耳记下说的倒不是说刚巧。 Hari ini saya juga pendeta, saya harus ngomong apa yang saya dapat dari pembacaan teks yang saya lagi siapkan buat khotbah. 今天我作为一位牧师，我现在要讲的是在圣经里面我所知道的。 Saudara, membangun bait suci buat Tuhan itu bagus nggak sih? 其实一个人要建造上帝的圣殿是好吗？ Loh, Pak Pendeta, rumah saya lebih mewah dari gereja Bapak. 说牧师，我的会有比你的教会还美的家更多。 Masa gereja, ini untuk jemaat Kasih Priangan ya. Masa gedung gerejanya itu lebih kecil dari rumah saya? 就是告诉我们说，就是我们白两岸区会的教会比我的家还要小。 Saudara, pikiran itu baik loh, kata Nabi Nathan. Baik itu pikiran itu. 但是这个拿单先知的猜测是对的， Bagus ya Bapak Ibu ya, mikirin gereja gitu. 就是说他想到教会的问题是好的， Tetapi pembangunan dan pelebaran itu belum tentu kehendaknya Tuhan. 但是你建造教会还有扩展教会不一定是上帝允许的。 Justru di dalam kesederhanaan kita lebih kusuk, lebih sungguh-sungguh dalam doa-doa kita. 就是因为我们在普通简朴里面，我们比能够更有精心，更有一种的方式来敬拜上帝。 Saya mohon Bapak Ibu pikirkan cerita Daud yang ditolak Tuhan. 我们可以想象到大卫王被上帝弃绝的一个问题， Mungkin dana miliaran itu Tuhan mau pakai buat yang lain. 有可能这些几十亿、几百亿的钱，上帝要用到别地方去。 Saudara, 4 poin yang saya sampaikan, saya akan ulang sekali lagi. 在这里有4个要点，我在这里重复。 Yang pertama, jangan terbuai dengan kenyamanan hidup ini. 第一，我们不要被这个生活的宿舍里面被吸引。 Kalau Tuhan kasih keamanan, bersyukur.
如果上帝给我们有平安喜乐，我们应该感恩。 Pikirkan apa yang kira-kira harus dilakukan buat dia. 我们应该想象到我们应该为主做些什么。 Yang kedua, buat para hamba Tuhan, mari kita peka dengan Tuhan. 第二是为了神的仆人，我们应该有敏锐、有敏感的心对上帝。 Buat jemaat Tuhan, mari kita menghormati Chuan Tao dan Musa di gereja kita. 作为一个会友们，我们应该有尊敬的心来尊敬传道牧师们。 Meskipun mungkin mereka keliru. 也许他们是做错了。 Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita baik-baik. 第三就是我们要照顾好我们自己的心。 Beribadah tidak harus di tempat yang mewah. 与神沟通不一定是要费繁华美丽的教会里面举行。 Dan yang keempat, saudara, pikirkan perkara-perkara besar yang Allah kerjakan dalam hidup kita. 第四就是想象主在我们生命中做伟大的事情。 Bapak Ibu, ketika Daud ditolak oleh Tuhan untuk membangun bait suci, 当大卫王被上帝去借来建造圣殿的时候， Tuhan menyebutkan berkat-berkatnya kepada Daud. 上帝在那边告诉大卫王，上帝已经大大的祝福恩典给大卫王。 Nggak perlu minder, keinginan Anda yang mulia itu ditolak sama Tuhan. 你不要说羞愧，上帝已经去借你要建造圣殿的一切的计划。 Ayat 8, 9, 10. Terus Bapak Ibu, itu menceritakan bagaimana Tuhan membesarkan nama Daud. 第八、第九、第十那个地方告诉我们，上帝如何给大卫王的名声广大。 Saya percaya Tuhan yang sama membesarkan nama kita. 我相信上帝也是在我们的名声越来越广大。 Mari kita hitung berkatnya. 我们来数算上帝的恩典。 Semoga perenungan firman ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. 盼望我们今天的讲道，我们今天的经文能够感动我们，教导我们。 Amin. 阿明。 Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami merenung Daud ya Tuhan, yang memikirkan rumah Allah. Baik apa yang dipikirkan. Tapi justru dalam kesederhanaan Daud menyembah Engkau. Dia malah lebih reflektif. Dia malah lebih sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing, Tuhan menyertai. Berikan kepada kami kepekaan Tuhan, kami ini hamba-Mu. Tapi kami bertindak seolah-olah Engkau hamba kami yang harus mengikuti keinginan-keinginan kami. Tuhan berbicaralah, kalau boleh hamba berdoa buat para pendeta GKI Klasis Priangan. Chuan Taumen di GKI Klasis Priangan. Tuhan pimpin supaya kami punya kepekaan. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami sampaikan di persidangan itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Tolong berkati. Tuhan juga yang sudah membesarkan nama Daud. Dari kecil, dari muda dia menggembala. Sampai dia tua dia menjadi raja. Tuhan tolong kami supaya kami menyelami betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Beri kepada kami kepekaan Tuhan. Untuk melihat, menyaksikan berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa buat situasi Indonesia yang masih juga belum selesai pandemi ini, bahkan bertambah terus-menerus. Kami mohon belas kasihan Tuhan memimpin supaya ada pemulihan. Vaksin COVID-19 yang diharapkan oleh banyak orang, miliaran orang di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih, memberkati. Supaya betul-betul ada vaksin yang baik, didistribusikan dengan baik, diinjeksi juga dengan baik.
kami mau berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan bangkit berdiri, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengakui iman menurut baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Jemaat Tuhan Klasis Priangan yang terkasih, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan diberikan kepada jemaat saudara masing-masing, baik dengan cara transfer maupun dengan cara mengumpulkan dan memberikan pada saat beribadah secara on-site. Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada hari ini diambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. 我们今天就是一杯心来奉献，我们有主赐给我们跟弟兄姐妹每个地方的会友们，能够用我们的方式，就是我们能够用银行的汇款，或者我们用我们的钱把它记起来，能够到时候我们敬拜，在教会里面的时候，我们可以献上给教会。今天我们所要奉献的经文是在约拿书2章9节。 Marilah dengan rela hati kita memberikan persembahan yang melambangkan pemberian hidup kita untuk terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. 在约拿书2章9节告诉我们，当我们必用感谢的心，让圣灵来献祭于你，你所许的愿我必偿还，救恩出于耶和华。我们现在用我们的心来漂白，我们来奉献给主，来在主的带领之下。Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia
了你，而我愿你发现我前，快乐宣言永不停。而我愿你发现我前，快乐宣言永不停。Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan melalui pelayanan di gereja kami masing-masing. Dan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan rahmati dengan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka boleh mengelolanya dengan baik untuk perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan doksologi. 我们要结束我们今天的崇拜，我们来唱诗赞一颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，赞美一体从永恒存，万有之源，万福之本。Saudara-saudara, pergilah, masuklah ke dalam dunia ini, jadilah garam dan terang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Amin.